Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syabana Hassan. Menurut Anas bin Malik, ada seorang lelaki berhenti di depan masjid untuk bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta yang ditunggang lelaki itu dilepaskan begitu sahaja tanpa diikat. Rasulullah pun bertanya, "Mengapa unta kamu tidak diikat?" Lelaki itu pun menjawab, "Saya percaya pada perlindungan Allah." Maka Nabi pun menegur secara bijaksana, "Ikatlah unta itu, sesudah itu barulah kamu bertawakal." Dengan keadaan ekonomi negara yang mencabar, harga barang terus meningkat, gaji pula tidak dinaikkan. Ini mengakibatkan kadar inflasi negara melonjak kepada 4.7% pada April 2020 sekaligus menjadikannya peningkatan tertinggi yang dicatatkan sejak tahun 2018. Adakah dengan bertawakal seperti kisah unta tadi hanya solusi yang kita ada dengan keadaan hidup sekarang? Teruskan perbelanjaan seperti biasa walaupun perit nak menelannya, atau berusaha untuk mencari penyelesaian dan selepas itu baru menyerahkan segalanya kepada Allah? Untuk itu, kita akan bersama dengan Dr. Adam Zubir selaku perancang kewangan untuk berbincang bagaimana kita boleh menjadi pengguna yang bijak dalam keadaan negara sedang mengalami kadar inflasi yang amat tinggi supaya kehidupan kita tidak begitu terkesan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Syabana sihat? Alhamdulillah. Baik, Doktor, kalau kita lihat ya secara mudah untuk kita fahamkan inflasi ya. Inflasi adalah peningkatan harga bagi barangan dan juga perkhidmatan, dan kenaikan harga ini diukur melalui pengiraan indeks harga pengguna ataupun consumer price index ya, Doktor ya. Dan kalau kita lihat ya, ada 3 kumpulan utama yang mempengaruhi keseluruhan inflasi negara. Pertama, makanan dan minuman yang bukan alkohol. Kedua, perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Dan ketiga, pengangkutan. Jadi bagi kategori makanan dan minuman yang bukan alkohol ini, Doktor, seperti roti canai, ayam, telur, bawang dan sebagainya, kadar inflasi terus melonjak ya, kepada 1.9%. Dan yang malangnya di sini, Doktor, harga barangan ini dianggarkan akan terus meningkat. Jadi, Doktor, berdepan dengan situasi seperti ini, apa sebenarnya langkah yang perlu diambil bagi mengelakkan kita ini terus dihimpit dengan kadar inflasi yang tinggi? Silakan. Alright, terima kasih di atas soalan yang diajukan. Bagi saya, kita kena faham dulu kenapa inflasi ini terjadi. Okay? Dan saya pernah kongsikan benda ini juga dalam saluran sosial media saya, di mana pada tahun 1971 apabila Presiden Nixon, Presiden Amerika Syarikat ketika itu, menarik gold standard daripada mata wang US dollar, dan sejak daripada tahun 1971 banyak negara pun ikut sama, dan disebabkan itu kalau kita tengok bila berlakunya sesuatu benda, contohnya macam krisis ekonomi, negara-negara mereka print duit mata wang, dan disebabkan banyak mata wang dalam ekonomi kita, disebabkan itu orang mula berbelanja. Dan bila orang mula berbelanja, orang beli macam-macam, beli makanan, pergi keluar, pergi shopping mall, beli barang-barang elektronik baru, dan disebabkan itu tiba-tiba demand bertambah dan supply berkurang ataupun stagnan. Disebabkan itu harga pun akan bertambah juga sebab demand itu bertambah. So, kalau kita fahami benda ini, kan, macam mana kita nak menangani masalah inflasi ini apabila berlakunya kenaikan harga yang mendadak, terutamanya makanan, adalah kita sebagai pengguna, kita kena tahu apa perbelanjaan yang kita keluarkan. Kita kena aware dengan perbelanjaan kita setiap hari, apa yang kita belanjakan. Kalau kita hanya membeli tanpa memeriksa dahulu harga sesuatu barang tersebut, main beli sahaja, dan ini yang menyebabkan harga barang itu boleh naik disebabkan kita tidak cakna dengan perbelanjaan kita. Jadi kita harus tahu di manakah kemahuan dan juga di manakah kehendak ya, Doktor ya. Betul, di mana keperluan dan di mananya kehendak. Betul. Yes, betul. Dan kalau kita lihat di sini seperti yang Doktor terangkan tadi ya, kenaikan harga atau inflasi ini amat berkait rapat dengan faktor permintaan daripada pengguna ya, Doktor ya. Jadi kalau saya katakan di sini, kuasa beli pengguna sebenarnya mampu untuk mengawal harga sekaligus menurunkan kadar inflasi yang dialami sekarang. Apa pandangan Doktor? Pandangan saya betul, kalau kita sebagai pengguna, kita betul-betul cakna dengan setiap perbelanjaan kita, terutamanya barang-barang dapur, barang-barang rumah, dan apabila kita membeli misalnya
misalnya beras ke ataupun sayur-sayuran, daging, ikan, ayam dan sebagainya, kita beli apa yang kita perlu rather than kita beli apa yang kita mampu. Berlakunya juga inflasi sebab apa? Sebab demand ataupun permintaan itu tinggi daripada apa yang peniaga ini boleh mampu kita maksudnya di supply itu. Baik, kalau di sini kita lihat doktor, rakyat Malaysia kadang-kadang agak cenderung untuk membeli barangan yang biasa dibeli walaupun harga semakin meningkat ya doktor ya. Betul. Dan apabila permintaan pembeli masih wujud walaupun harga barangan itu semakin mahal, ini akan membuatkan harga barangan itu menjadi lebih tinggi doktor. Jadi dalam situasi seperti ini, bagaimana pembeli boleh menjadi seorang pembeli yang bijak supaya inflasi ini boleh kita kawal? Saya sendiri kalau saya nak macam saya sendiri apabila saya membeli sesuatu barang itu, apa yang saya buat, saya memang betul-betul bukan saya lah yang beli barang, biasanya isteri saya, tapi isteri saya memang betul-betul ambil perhatian harga barang tersebut. Kalau boleh kan, kadang-kadang benda ni orang main ambil saja apa saja barang brand yang mereka suka, tetapi sebenarnya dalam banyak-banyak barang keperluan dekat dalam pasar raya besar ada banyak jenama dan tak semuanya, contohnya ada jenama yang murah, ada jenama yang mampu milik, yang kita mampu beli. So kita beli barang-barang yang lebih murah. Kenapa? Saya bagi contoh, ada beras harga RM30 untuk 10 kilo, satu lagi beras harga RM20 10 kilo. Anda nak pilih yang mana satu? Kalau kita pilih yang lebih murah, kalau kita jadikan itu sebagai tabiat dan pada akhir bulan kita akan ada banyak duit lebihan. Sebaliknya kalau kita hanya ambil sahaja barang tanpa memeriksa terlebih dahulu harga sebab kita dah terbiasa buat begini, dan itu yang mengakibatkan kadang-kadang kita tak cukup duit di kemudian hari. Betul. Dan kita tahu seperti apa yang Syabana cakap, memang harga inflasi akan naik, akan sentiasa naik, tetapi gaji kita bagaimana tidak pula? naik. Betul. Di sini doktor, saya melihat bahawa sebelum kita pergi shopping ya doktor, perancangan itu amat penting. Betul. Kerana perancangan itu akan mengelakkan kita daripada melakukan impulse buying ataupun pembelian secara tiba-tiba. Betul. Sebelum kita berehat seketika, saya juga ingin menekankan ya satu lagi cara di mana pengguna boleh merancang pembelian dengan bijak, iaitu melalui aplikasi Price Catcher. Aplikasi ini disediakan oleh KPDN HEP bagi membantu pengguna untuk membuat perbandingan premis yang menawarkan pelbagai pilihan item dengan harga yang berbeza. Jadi ini secara tidak langsung akan membenarkan pengguna untuk melihat situasi harga runcit di pasaran setiap hari melalui telefon bimbit anda. Di samping itu membantu pengguna untuk membuat keputusan yang bijak dalam pembelian. Baiklah, kita akan berehat seketika, lebih banyak perbincangan selepas ini, jadi jangan ke mana-mana. Sebentar sahaja. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijara. Baiklah, seperti yang dibincangkan di awal program tadi ya doktor, harga barangan ini setiap tahun semakin meningkat. Ya. Jika ia meningkat seiring dengan gaji, alhamdulillah, ia boleh menjadi satu penyelesaian daripada inflasi. Namun malangnya gaji tidak meningkat ya. Jadi saya akan memberikan satu contoh di sini ya doktor. Kalau dulu dengan duit RM1 sahaja kita boleh membeli sekeping roti canai. 2 keping roti canai sebenarnya, kerana satu harga 50 sen. Tetapi sekarang dengan adanya duit RM2, kita tidak boleh mendapat 2 roti canai. Kita hanya dapat satu sahaja. Kerana sekarang ini harga roti canai anggaran RM1.20 sehingga RM1.80. Daripada 50 sen yang dahulu sehingga RM1.80 sekarang. Tapi gaji tak naik. Jadi di sini dengan perkara seperti ini ia akan menyebabkan kuasa membeli seseorang itu semakin menurun. Dan jika seseorang itu masih lagi meneruskan gaya hidup yang sama seperti sebelum ini akan menyebabkan kadar inflasi itu untuk terus meningkat, doktor. Jadi bagaimana kaedah pengurusan kewangan yang terbaik bagi individu supaya kadar inflasi dapat diturunkan, namun pada masa yang sama kehidupan yang sihat juga dapat dipraktikkan? Silakan. Okay, terima kasih Syabana. Untuk pengurusan kewangan yang terbaik, terutamanya dalam menguruskan kewangan, membeli ataupun menguruskan perbelanjaan kita. Saya ada gunakan satu teknik yang mana saya guna daripada tahun 2015 lagi. Okay, ketika mana saya masih bekerja di United Kingdom ketika itu sebagai seorang doktor perubatan. Dan apa teknik yang saya gunakan adalah apabila kita rekod perbelanjaan kita. Kita rekod sahaja perbelanjaan kita. Dulu masa kita kecil-kecil, saya dululah masa kecil-kecil kan kita ada buku 55.
Betul. 2555. Kita isi hutang kadang-kadang kan. Hutang bila orang hutang kita isi. Tapi apa yang kita nak buat pada tahun ini, terutama zaman sekarang ini, kita boleh rekod perbelanjaan kita. Kita tak perlu nak rekod hutang orang, tetapi kita rekod perbelanjaan kita, ke mana kita belanjakan duit kita. Kadang-kadang rata-rata apabila saya berjumpa dengan ramai orang yang tak dapat nak mengawal ataupun menguruskan kewangan mereka dengan baik adalah disebabkan mereka tak tahu pun ke mana duit mereka belanjakan setiap akhir bulan. Saya tanya, oh duit habis, belanja kat mana? Saya pun tak tahu. Tahu-tahu je habis. So langkah pertama yang anda semua penonton di rumah boleh buat adalah untuk rekodkan setiap perbelanjaan anda. Kalau boleh, rekodlah setiap pembelian anda selama 6 bulan. Dan anda akan terkejut bila anda tengok, oh rupanya saya gunakan duit ni pergi beli barang-barang kehendak. Bukannya barang keperluan. Contohnya minum air, kopi mahal-mahal kan, ataupun pergi kat kafe yang mahal-mahal. Sedangkan anda boleh beli makanan yang lebih murah ataupun anda boleh masak sendiri. So benda ini anda hanya mampu, anda hanya tahu apabila anda ada rekod perbelanjaan yang anda buat setiap hari. So bagi saya, anda boleh buat benda itu tapi janganlah guna buku 55. Anda boleh download, kalau anda ada smartphone, download saja mana-mana aplikasi spending tracker yang anda boleh gunakan. Setiap kali anda belanja, anda terus rekod dan anda tahu tabiat perbelanjaan anda dan anda akan tahu macam mana nak kawal. Jadi yang pertama di sini doktor, yang paling utama yang penting adalah untuk kita merekodkan perbelanjaan seharian kita. Betul. Ya, bagi memastikan supaya kita tahu mana kita belanja dan kita tahu manakah keperluan dan mana juga kehendak di situ ya doktor. Betul. Baik. Kalau kita lihat bagaimana pula bagi mereka yang berkeluarga ni doktor. Kalau kita cuba spesifikkan kepada golongan B40 ya, golongan berpendapatan rendah, di mana pendapatan isi rumah sebulan adalah RM4,850 ya doktor. Apakah jenis bajet yang sesuai untuk isi rumah seperti ini supaya mereka tidak akan terjejas teruk dengan kenaikan harga barang dan pada masa sama tidak juga jatuh dalam perangkap hutang? Okey. So untuk bagi mereka yang berkeluarga, so tadi itu merekodkan perbelanjaan ini boleh digunakan untuk semua lapisan masyarakat. Semua orang, kalau anda rekod perbelanjaan anda akan tahu ke mana hala tuju duit anda setiap bulan, tahu ke mana. Okay? So tambahan daripada apa yang saya dah kongsikan tadi, apa yang anda boleh buat kalau anda ada keluarga adalah anda kena, ini pun apa yang saya buat juga, saya banyak kongsikan daripada pengalaman saya sendiri. Saya dulu dengan isteri saya, dua-dua bekerja, apa yang kami buat, kami agihkan ataupun kami contribute jumlah sejumlah duit saya dan isteri saya ke dalam satu bank, di mana bank inilah yang kami gunakan untuk perbelanjaan harian ataupun perbelanjaan bulanan kami. Contohnya beli barang-barang dapur, beli barang-barang untuk anak, beli pampers anak ke, susu anak ke, semuanya kami gunakan duit ataupun bajet yang kami dah asingkan siap-siap daripada gaji kami. Saya bagi contoh, mungkin saya gaji saya RM3,000 sebulan. Isteri saya gaji RM2,500 kan. Okay, total RM5,500. So daripada RM5,500 gaji seisi rumah ini, kami agihkan mungkin RM2,000. Okay, RM2,000 kami letak dalam satu tabung. Tabung inilah yang kami gunakan untuk beli barang-barang keperluan seperti barang-barang dapur, gas, makan minum, mungkin untuk bayar sewa rumah misalnya ataupun bayar loan kereta dan sebagainya. So ini saja duit yang kami gunakan. Kadang-kadang masalah berlaku apabila ada keluarga ni adalah apabila kita belanja lebih daripada daripada apa yang kita ada ni. Yes, daripada apa yang kita ada. Kita tak tahu. Kita keluarkan duit, mungkin kita beli beras, isteri kita pun beli beras yang sama. So ada redundant di situ sebab zaman sekarang ini kebanyakan keluarga, suami dan isteri dua-dua bekerja. Betul. Dan kita tak tahu ke mana duit tu dibelanjakan. Mungkin suami dah beli barang-barang dapur, lepas tu isteri pun beli juga barang-barang dapur. Lepas tu dah ada redundant di situ. So terutamanya zaman sekarang ini, apabila kadar inflasi begitu meningkat sekarang ini, lebih baik kalau kita satukan, kita ada satu tabung di mana kita contribute. Suami contribute some money, isteri pun contribute juga, and gunakan duit yang kita dah agihkan. Jadi bagi mereka yang berkeluarga ini lebih elok kalau mereka ada satu joint account lah ya doktor ya. Joint account ataupun satu tabung, tak kisah apa dia. Baiklah, bila kita bercakap mengenai pengagihan duit untuk perbelanjaan seharian keluarga ya doktor, terdapat pelbagai jenis peraturan bajet yang ada di luar sana seperti 50-30-20, 30-30-30-10 dan lain-lain lagi. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana untuk memilih bajet yang sesuai bagi golongan B40 untuk mereka ini menguruskan kewangan mereka. Okey. So betul, ada macam-macam formula di luar sana.
kadang-kadang formula ini saya tak tahu, dia macam double edge sword di mana kadang-kadang formula ini bagus untuk kita uruskan duit kita. Kadang-kadang benda ni tak bagus juga untuk kita uruskan duit sebab kita nampak contohnya saya ambil satu contoh yang Syabana dah kongsikan tadi 50 30 20. 50 30 20 ni benda yang saya pun pernah kongsikan sebelum ini iaitu 50% daripada gaji kita adalah untuk keperluan. Keperluan ni maksudnya kalau anda tak belanjakan memang anda tak boleh hidup. Kan? Contohnya barang-barang dapur, bayar loan rumah ataupun bayar sewa rumah. Kalau tak anda tidak ada tempat berlindung, benda-benda yang wajib anda bayar. Itu 50%. 30% pula adalah untuk kemahuan. Kemahuan ni benda yang anda tak dapat pun tak apa. Contohnya pergi makan kafe, weekend bawa family pergi makan tempat yang best-best ataupun pergi bercuti misalnya. Itu 30% untuk kemahuan. Dan lagi 20% ni adalah untuk simpanan ataupun pelaburan. So basically ada 50 30 20 lah. Tetapi bagi saya apabila saya berdepan dengan masyarakat di luar sana, terutamanya mereka yang bergaji rendah, contohnya gaji 3,000 seisi keluarga, memang tak cukup. So saya nak nasihatkan kepada anda semua gunakan formula 80 10 10. Mungkin ini formula baru ni doktor. Benda baru. Mungkin anda tak pernah tengok pun benda 80 10 10. 80 10 10. So ini okey, disclaimer siap-siap untuk mereka yang betul-betul tak mampu, betul-betul gaji cukup-cukup makan sahaja. Sekurang-kurangnya ikutlah formula 80 10 10. Formula 80 10 10 ini adalah 80% untuk keperluan, okey, bagi seisi keluarga yang memang gaji memang tak cukup, 10% untuk kemahuan dan lagi 10% untuk simpanan atau pelaburan. Saya nak tekankan di sini adanya tabung untuk simpanan dan pelaburan, iaitu 10%. Sebab simpanan ni ataupun pelaburan ini dia seperti macam kita naik basikal lah. Di mana kalau kita buat ataupun menyimpan pada usia yang muda, benda tu akan jadi tabiat kita. Tabiat yang baik, tabiat yang bagus untuk masa depan kita. Sebab ramai orang tunggulah gaji 10,000 barulah saya simpan duit. Benda tu takkan berlaku. Kalau kita gaji 1,000 pun tidak ada simpanan, nanti gaji 5,000 pun tidak akan ada simpanan. Gaji kita 10,000 maupun 20,000 sebulan pun kita tidak akan mulakan simpanan sebab simpanan itu bukan menjadi tabiat kita. So disebabkan itu saya tekankan, kalau bagi mereka yang betul-betul tak cukup duit, gunakanlah formula dan lagi 10% untuk kemahuan tu penting juga sebab kena balance. Kita dalam Islam ni semuanya kena sederhana. Kadang-kadang orang simpan je. Bila simpan dia kan tak nak belanja untuk anak pergi makan best-best pun tak boleh. Benda ni akan dia efek ni ataupun kesannya kepada kita adalah kita akan buat revenge spending. Revenge spending ni maksudnya tiba-tiba kalau kita sesuatu benda buruk berlaku dalam hidup kita, kita stres, kita buka bank simpanan kita belanjakan semua simpanan kita. Itu yang bahayanya. Saya setuju doktor bahawa Islam amat menitik beratkan wasatiyah, iaitu kesederhanaan ya. Kerana Islam pun tidak menggalakkan seseorang itu untuk menjadi terlampau kedekut ataupun terlampau memboros, lebih kepada kesederhanaan. Baik doktor, terima kasih. Lebih banyak perbincangan selepas ini, jadi jangan ke mana-mana. Sebentar sahaja. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya dan juga Dr. Adam dalam Tijarah. Bagi golongan B40 ini, janganlah kita cakap duit untuk melabur ya. Duit simpanan pun mungkin diorang tak ada. Apa yang mereka ada ini adalah hutang. Hutang yang masih belum terbayar akibat kegawatan ekonomi yang melanda negara. Jadi doktor, apakah nasihat doktor bagi mereka ini, kaedah terbaik untuk mereka melangsaikan hutang yang ada ini sementara ini? Okey. So soalan yang bagi saya sangat-sangat relevan terutamanya pada zaman sekarang ini. Memang saya pun jumpa dengan ramai orang sebagai perancang kewangan, kita jumpa dengan ramai orang di luar sana di mana mereka ni kadang-kadang bukan B40, mungkin mereka ni M40, tapi akibat daripada pandemik yang melanda, mereka dibuang kerja ataupun gaji mereka dipotong. Okay, dan bisnes-bisnes mereka terpaksa tutup. Dan disebabkan itu mereka jatuh sebagai B40 dan mereka tidak ada simpanan. Mungkin sebelum ini banyak melakukan dosa-dosa kewangan dan dosa-dosa kewangan. Ya, dosa-dosa kewangan contohnya hutang-hutang yang tak perlu. Nasihat saya kepada anda semua, kalau anda lah mengalami situasi sebegini rupa, nasihat saya adalah untuk anda tambahkan lagi pendapatan anda. Kadang-kadang dalam hidup, dalam dunia ni, terutamanya zaman sekarang ini,
Sebab saya ada juga jumpa orang yang gaji 1,500 contohnya ataupun 1,200. Dan mereka memang duit tu memang betul-betul cukup untuk keperluan. Kesemuanya cukup untuk keperluan, mereka tidak ada duit simpanan ataupun duit untuk kemahuan. Mereka hanya beli keperluan sahaja. So nasihat saya kepada anda semua adalah anda kena belajar untuk tambahkan lagi pendapatan anda. Itu sahaja caranya untuk zaman sekarang ini. Bukannya belajar macam mana nak menabur, tetapi belajar macam mana nak menambahkan pendapatan. Zaman sekarang ni, terutamanya zaman sekarang ni, ada macam-macam peluang-peluang pekerjaan yang anda boleh buat, peluang-peluang bisnes yang anda boleh buat tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar. Contohnya, online business. Okay, zaman sekarang ni banyak benda yang anda boleh buat online. Anda boleh jual barang orang, anda boleh jadi dropship, anda Jual boleh makanan sebagainya. jual makanan. Yes, benda-benda ni perlu zaman sekarang ini. Anda kena tambahkan pendapatan anda. Dan apabila anda dapat berjaya menambahkan pendapatan anda, jangan lupa formula 80-10-10. Bila anda ada duit lebihan, okay, mula anda gunakan duit anda untuk bayar hutang anda secepat mungkin, terutamanya hutang-hutang jahat. Hutang-hutang jahat di sini bermaksud hutang kredit kad. Misalnya, hutang yang mempunyai kadar faedah yang tinggi. Itu bagi saya hutang jahat. So, selesaikan dulu hutang jahat ini. Selepas itu, anda kena ikut formula 80-10-10. Di mana 10% itu anda kena simpan. Anda kena simpan, mula simpan, lepas tu baru melabur. Tapi kena tanamkan tabiat menyimpan tu secepat mungkin. Terima kasih doktor di atas semua penjelasan. Baiklah, dengan ini kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Adam Zubir di atas segala perkongsian dan tips-tips yang diberikan oleh beliau. Sedikit rumusan sebelum kita akhiri program Tijarah pada hari ini. Dalam keadaan negara yang masih lagi berdepan kenaikan harga atau inflasi, adalah menjadi kewajipan kepada semua untuk mengutamakan barangan keperluan terlebih dahulu daripada yang kehendak. Kegagalan dalam memberikan keutamaan kepada pembelian barangan keperluan akan menyebabkan seseorang itu untuk berbelanja di luar kemampuan sehinggakan terjerumus dalam berhutang dan mencetus pelbagai masalah. Masyarakat juga harus bijak untuk menilai barangan keperluan yang mereka perlu beli. Sebagai contoh saya berikan di sini, jika bawang kecil merah India harganya mahal, walaupun kita gemar menggunakannya dalam masakan, kita harus berhenti membelinya untuk seketika dan memilih alternatif yang lebih murah seperti bawang kecil merah dari Myanmar. Jadi akhir sekali berbalik kepada hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik berkenaan tawakal, adalah kewajipan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun doa, usaha, ikhtiar dan tawakal perlu berjalan seiring bagi kita mencapai apa yang dirancang. Ini kerana Allah tidak akan mengubah nasib kita kecuali kita sendiri yang berusaha untuk mengubahkannya. Dan marilah kita mulakan perubahan dengan mengamalkan disiplin kepenggunaan yang betul dari segi perbelanjaan untuk kita mengelakkan daripada terjejas teruk akibat inflasi. Sampai di sini sahaja. InsyaAllah kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Saya Syabana Hassan. Assalamualaikum.